pilihlah, ini bincangan ulama yang panjang, ini salah satu pendapat je, ada kumpul-kumpul, satu kumpulan ulama akan kata, peganglah yang paling al-arwa' wa afqah, yang paling alim dan yang paling wara'. Yang paling alim dan yang paling wara'. So bila kita nak tanya fatwa, kita tanya siapa yang paling syadid sekali, yang paling stringent sekali. Tanya dia, kalau dia kata harus, maknanya bagus tu. Ulama hadis pun ada benda macam ni kan. Ulama hadis pun ada juga. Kalau ulama hadis ni, setiap tabaqat tu, setiap generasi tu dia akan ada yang dianggap ketat, dia anggap longgar, dia anggap pertengahan. Yang dia anggap ketat tu, kalau dia luluhkan satu hadis tu, memang pure lah insya-Allah. Tapi kalau yang longgar tu, nak kena double check balik. Nak kena double check balik. Kalau yang tengah-tengah tu, itu kira boleh jugalah tu. Tengok, maknanya dia ada. Sama juga ulama fiqh. Ulama fiqh. Kalau ulama fiqh, tengok yang stringent. Kalau dekat dalam ilmu perbankan Islam zaman hari ini, yang paling ketat sekali, Bank Ar-Rajhi. Ar-Rajhi ni dia kata macam mana? Dia kata bank ni ada 3 jenis. 1 bank konvensional, 2 bank Islam, 3 bank Ar-Rajhi. Kan? Ar-Rajhi ni dianggap dia ni bukan masuk dalam kategori Islamic bank yang banyak mudah-mudah. Dia kata tak, kita yang paling ketat sekali, kita kategori terasing. Jangan main-main. Kan, saya ingat saya jadi penasihat syariah dia sekejap, tapi tak larat lama-lama sebab terlampau panjang mesyuarat dia. Mesyuarat dia sekali mesyuarat 10 jam. Mana larat tuan-tuan? Itu bukan 1 hari je, 2 hari. Daripada masuk tu pukul 10 pagi, 10 malam baru balik. Kan? Solat lah, makan tengah hari kat situ. Kan? Satu muka surat pun 3 jam bincang. Satu muka surat tajuk je 2 jam. Tajuk qarar je 2 jam. Tak larat saya tuan-tuan. Banyak kerja lain. Kan? 8 bulan je saya pun resign. Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Noor masih duduk situ lagi. Dia okey lah. Dia seronok duduk situ. Kan? Jadi itu keadaan dia. Ketat. Maknanya kalau Rajhi ni haruskan ni, memang maknanya bukil ni. Selamat lah kot agaknya. Buat ahli-ahli fatwa dia memfatwakannya dengan sangat detail ataupun bukan sangat detail. Dia ambil pendapat yang warak. Jadi orang awam patutnya begitu. Kumpulan majoriti ulama yang pertama kata, peganglah yang paling warak. So kita kena tahulah mana satu yang paling warak. Adakah serban lagi besar itu lebih warak? Janggut lebih panjang itu lebih warak. Kalau gitu susah juga. Ada sebagian yang keturunan Cina macam saya ni, janggut tak boleh nak panjang sangat. Kan? Genetically, kan? Pakailah minyak sapi banyak mana pun tak panjang juga. Contoh kan? Ada orang tak pakai minyak sapi pun semuanya berbulu. Tangan-tangan bulu, dahi-dahi berbulu. Ada sebagian orang lah. So ada orang pakailah minyak sapi banyak mana, tak tumbuh-tumbuh. Jadi macam amrat juga. Kan? Budak muda comel, budak lelaki kan, amrat. Jadi itu keadaan dia. So macam mana kita pilih yang warak, bukan daripada pakaian, tapi daripada track record. Maka ini satu kerja bagi orang awam. Sebab itu kita hidup atas dunia ni percubaan. Bukan percubaan, peperiksaan. Kita kena ada kerja. Nak beramal dengan agama, ada kerja kena buat. Bukan dia kata, aku tak pandai dalil. Tak payahlah, tak payah belajar lah. Okey, tak belajar, fine. Tapi kau kena belajar, nak tanya pada siapa? Tanya je lah mana-mana, tak boleh. Kau kena tengok latar belakang mereka. Sebab itulah, disebutkan oleh para alim ulama, bahawa inna ilma nur. Sesungguhnya ilmu itu, inna ilma din, fanzuru amman ta'khudu dinaku. Ilmu itu adalah sebahagian daripada agama. Kamu kena teliti daripada agama, daripada mana kamu ambil agama kamu. So kita kena tengok background. Kalau background dia sebelum ni semua harus je, kan? Semua benda harus belaka dia ni, angguk je. Ini janganlah ambil daripada dia. Kan? Kalau kita tak reti dalil lah, kita tahu sebab apa dia kata harus, tapi kita tengok dia ni macam ringan lah. Ringan. So jadi kita ambil, tengok, cuba balancekan dengan orang yang agak syadid sikit supaya kita dapat faham mana yang lebih kuat. So jadi warak itu bukan daripada pakaian, tapi daripada track record dia dan daripada penghujahan dia. Tapi kalau kita tak mampu untuk melihat penghujahan, maka kita lihatlah keputusan dia. Kalau dia banyak harus dalam apa-apa bab pun semuanya harus belaka, maka kita kena tengok baliklah. Kadang-kadang yang harus tu bukan harus saja, kan? Kadang-kadang harus itu adalah dengan hujah yang kuat, tapi kita tak ada kelayakan untuk
untuk memahami hujah-hujah, maka kita mungkin miss dekat situlah. Tapi kita kena balance kan dengan ulama yang kata tak harus, dan